Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. 18 Mei, Buletin 1.30, saya Marsla Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Yang di-Pertuan Agong titahkan ahli politik jangan heret negara sekali lagi ke kancah politik tidak menentu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan ahli-ahli politik agar jangan mengheret negara sekali lagi ke kancah politik yang tidak menentu, menegaskan bahawa rakyat yang ketika ini berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang sukar akibat wabak COVID-19. Baginda bertitah rakyat tidak perlu disogok dengan api permusuhan dan perpecahan. Dalam titah diraja semasa merasmikan pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 di bangunan Parlimen pagi tadi, baginda bertitah ahli politik seharusnya tidak mengakhiri perbezaan pendapat dengan permusuhan, sebaliknya menjadikannya untuk membangun dan menyatu padukan negara. Ahli-ahli yang berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan dalam berpolitik. Ini termasuklah menjiwai keluh kesah rakyat, membela nasib rakyat, berpegang pada prinsip keadilan, memberdayakan politik yang bersih dan tidak menyentuh sensitif agama dan bangsa maupun kedaulatan serta kedudukan Raja-Raja Melayu. Memperjelaskan rentetan kemelut politik negara yang berlaku Februari lalu, Al-Sultan Abdullah bertitah pelantikan Perdana Menteri ke-8 dibuat selepas parti-parti politik diberi masa yang mencukupi untuk membuat perhitungan secara demokrasi bagi menamakan calon masing-masing, dan baginda bertindak mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Beta ingin menasihatkan supaya tidak mengheret negara sekali lagi ke kancah politik yang tidak menentu. Ketika rakyat jelata masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang cukup sukar akibat pandemik COVID-19 ini. Kerana itulah kerajaan Beta yang juga telah memutuskan majlis mesyuarat pertama yang berlangsung pada hari ini hanya mempunyai satu urusan majlis sahaja, iaitu titah Beta sempena pembukaan penggal Parlimen yang baru ini. Terdahulu, istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 dimulakan dengan menzahirkan penghormatan dan penghargaan kepada petugas Barisan Harapan Negara yang memerangi pandemik COVID-19. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dalam titah diraja mengajak semua di dalam Dewan untuk berdiri dan memberi tepukan gemuruh simbolik menghargai jasa petugas Barisan Harapan ini. Pengorbanan mereka tidak pernah mengenal erti penat maupun takut, hinggakan nyawa dan keselamatan diri sendiri menjadi taruhan demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan orang ramai. Justru sebagai tanda penghargaan negara, marilah bersama-sama dengan Beta untuk berdiri dan memberikan tepukan yang gemuruh kepada semua wira dan wirawati petugas Barisan Hadapan Negara. Seri Paduka Baginda menyifatkan istiadat pembukaan persidangan Parlimen kali ini berbeza daripada norma dan kelazimannya berikutan wabak COVID-19 serta amat bermakna kerana berlangsung dalam bulan suci Ramadan.
Al-Sultan Abdullah juga menzahirkan rasa syukur kerana rakyat jelata bersatu padu sebagai bangsa Malaysia yang kuat, cekal dan berdisiplin menghadapi ancaman wabak yang membawa maut itu. Baginda kemudian berpesan kepada rakyat agar teruskan menjaga kesihatan diri dan keluarga serta persekitaran setempat. Titah baginda, rakyat perlu hindari daripada berhimpun secara ramai dan terus mengamalkan jarak sosial. Mudah-mudahan Malaysia akan berjaya menangani pandemik COVID-19. Yang di-Pertuan Agong dalam titah baginda memahami kemelut ekonomi yang melanda negara akibat wabak COVID-19. Bagaimanapun, baginda meminta majikan tidak membuang pekerja sewenang-wenangnya dan berharap semua pihak dapat menghadapi cabaran ini bersama. Beta juga memahami banyak industri dan perniagaan terjejas akibat wabak ini. Namun, beta menyeru kepada para majikan untuk tidak membuang pekerja dengan sewenang-wenangnya. Semua pihak hendaklah bersedia melakukan pengorbanan dan berusaha menyelamatkan ekonomi negara. Al-Sultan Abdullah berharap kerajaan memberi tumpuan membantu syarikat dan perniagaan yang terkesan teruk seperti industri pelancongan dan perusahaan kecil dan sederhana. Pakej rancangan ekonomi perhatian rakyat berjumlah 260 bilion ringgit diperkenalkan kerajaan disifatkan suatu yang amat besar dan luar biasa. Justru itu yang di-Pertuan Agong berharap ia mendapat sokongan sepenuhnya semua pihak. Dalam pada itu, baginda turut menzahirkan kebimbangan mengenai polarasi kaum yang masih wujud di negara ini. Sebarang bentuk tindakan provokasi dan fahaman serta nilai yang bertentangan dengan norma, adat dan undang-undang dilakukan segelintir pihak perlu dibendung sebelum menggugat kestabilan negara. Sebelum itu, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda di bangunan Parlimen pada jam 10 pagi tadi disambut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Ahmad Yusof serta Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri S.A. Vigneswaran. Serentak dengan ketibaan baginda, lagu negaraku dimainkan oleh pancaragam Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja sebelum baginda berangkat ke bilik menunggu diraja. Dewan kemudian dimulakan dengan bacaan doa oleh Setiausaha Dewan Rakyat Nizamaidin Bacha Maidin sebelum Yang di-Pertua Dewan Rakyat mengisytiharkan persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara bermula. Yang di-Pertua Dewan Rakyat kemudian menjemput Seri Paduka Baginda menyampaikan titah diraja. Persidangan pada asalnya dijadual pada 9 Mac sehingga 16 April lepas, namun ditangguhkan kepada persidangan sehari hari ini berikutan COVID-19 menyebabkan kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Persidangan sehari Dewan Rakyat itu selari dengan perkara 55/1 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan Dewan hendaklah bersidang tidak lebih dari 6 bulan selepas sidang terakhirnya. Yang baru ini. Beta yakin rakyat akan terus erat bersatu padu. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memasuki bangunan Parlimen dengan kenderaan rasmi pada jam 9.45 pagi. Kebanyakan ahli Parlimen termasuk jemaah menteri dilihat memasuki bangunan itu sejak jam 8.30 pagi. Di pintu masuk, setiap ahli Parlimen, senator, kaki tangan Parlimen dan petugas media akan diperiksa suhu badan dan kesemua mereka dilihat memakai pelitup muka serta menjaga jarak sosial. Susun atur dalam Dewan Rakyat juga memperlihatkan ahli Parlimen ditempatkan di kerusi galeri awam selain di tempat duduk utama seperti kebiasaan. Seramai 950 orang terdiri daripada ahli Parlimen, senator, warga Parlimen serta petugas media yang dijadualkan hadir telah menjalani ujian saringan COVID-19 secara berperingkat mulai 13 Mei lalu bagi memastikan mereka bebas wabak itu. Persidangan Parlimen kali ini berlangsung ketika negara berjuang memerangi COVID-19 diadakan dengan peraturan keselamatan kesihatan yang ketat sebagai mematuhi perintah kawalan pergerakan bersyarat. Itu titah beta sempena pembukaan penggal. Bagi memastikan kelancaran istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14, polis melakukan kawalan ketat di laluan menuju Parlimen termasuk sekatan jalan, manakala puluhan petugas media turut melakukan tinjauan.
Petugas media yang tiba seawal jam 7.30 pagi tidak dibenarkan masuk walaupun hanya berada di hadapan pintu utama Parlimen. Hanya media rasmi dengan jumlah terhad dibenarkan masuk. Polis mengadakan sekatan jalan raya kira-kira 300 meter dari persimpangan masuk menuju Parlimen bagi memastikan hanya individu dalam senarai sahaja dibenarkan masuk. Jika tidak, mereka diarah untuk berpatah balik. Kira-kira seramai 20 anggota dan pegawai polis ditugaskan menjaga lalu lintas termasuk mengawal pergerakan media bagi memastikan penjarakan sosial dipatuhi. Ahli Parlimen serta pemimpin kanan parti politik dilihat masuk ke bangunan Parlimen sejak jam 9 pagi. Kenderaan rasmi membawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dilihat meninggalkan kawasan Parlimen kira-kira jam 11.15 pagi. Cuaca panas turut mengakibatkan seorang petugas media jatuh pengsan dan diberi bantuan kecemasan oleh rakan media yang lain. Beliau kembali sedar selepas kira-kira 5 minit kemudian. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor memulakan tugas hari pertama di Wisma Darul Aman Al-Usta pagi tadi. Ketibaannya disambut Ketua Setiausaha Sulit beliau, Dato' Armi Shah Siraj sebelum mengetip kad perakam waktu pada 8.43 pagi. Beliau kemudian beramah mesra bersama pegawai dan kaki tangan Pejabat Menteri Besar kira-kira 10 minit sebelum memulakan tugas. Adun Januari itu mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar baru semalam selepas Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah memperkenan pelantikannya. Pelantikan itu dibuat mengikut peruntukan di bawah perkara 35 dan 37/2/A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah selepas Muhammad Sanusi mendapat sokongan majoriti adun. Beliau menggantikan Datuk Seri Mukris Tun Mahathir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Sanusi bin Mat Noor yang telah diangkat menjadi Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. 5 blok rumah kongsi membabitkan 80 pintu musnah dalam kebakaran berhampiran tapak baru Balai Polis dan kuartus di Inanam, Sabah tengah malam tadi. Kejadian jam 12.50 tengah malam itu menyebabkan lebih 250 pekerja daripada 75 keluarga tinggal sehelai sepinggang. Komando operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas Pegawai Bomba Kanan 2, Rozam Shah Rahmat berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 12.58 tengah malam dan tiba di lokasi 3 minit kemudian. Setibanya di lokasi, didapati api sedang marak dan 5 blok rumah kongsi pekerja musnah terbakar. Namun, kecekapan anggota bomba berjaya menyelamatkan 25 lagi blok daripada musnah terbakar. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun rata-rata mangsa kehilangan harta benda termasuk persiapan Aidilfitri iaitu kelengkapan raya. Punca dan kerugian masih dalam siasatan. Prudential Malaysia memperuntukkan lebih 2 juta ringgit komitmen pelindungan insurans dan takaful COVID-19 bagi pelanggannya dan juga bukan pelanggan apabila mendaftar dengan aplikasi Pulse. Di bawah pelindungan itu, pesakit COVID-19 terbabit akan menerima antara RM1,000 dan RM2,000 bantuan wang tunai bagi kemasukan ke hospital. Jika berlaku kematian pula, keluarga pesakit COVID-19 akan mendapat bayaran sekaligus antara RM10,000 dan RM20,000. Melalui aplikasi Pulse, pelanggan bukan Prudential juga dapat menikmati perlindungan dengan perlindungan khas COVID-19 secara percuma. Matlamat Prudential agar penjagaan kesihatan mampu dinikmati dan boleh diakses semua lapisan masyarakat. Perlindungan dan manfaat yang dikemas kini juga diharap boleh membantu meringankan tanggungjawab kewangan individu. Sejak dilancarkan Ogos lalu, aplikasi Pulse telah dimuat turun lebih 100,000 kali. Buah kabung memiliki banyak nama, termasuk di Negeri Sembilan, ia lebih dikenali sebagai buah peluluk. Manisan ini yang sering menjadi bahan campuran termasuk minuman masih mendapat permintaan tinggi dan menjadi rezeki lumayan pengusaha buah hutan berkenaan di Kuala Pilah.
Pokok kabung tumbuh liar di hutan dan sukar dipanjat. Menurut pesara kerajaan Abdul Ghani Wahab, 65 tahun, pengusaha perlu mahir untuk menurunkan buah kabung. Dia sendiri pernah terjatuh dari pokok dengan ketinggian hampir 6 meter 20 tahun lalu yang menyebabkan dia pingsan dan patah tulang. Abdul Ghani menjadikan buah hutan itu sebagai pendapatan sampingan sejak 40 tahun lalu dan menjualnya di warung di hadapan rumahnya. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, hasil turut dijual secara dalam talian. Semua main pos online kan tak. Anak dia buat sendiri, dia pakai main pos macam tu je. Dah sampai Johor lah, Johor, Kuantan, Terengganu. Buat masa sekarang lah. Kadang tu pada orang Semban tu, dia orang datang sini lah kan. Tambahnya, buah kabung kekal popular, terutama sepanjang Ramadan kerana ia menjadi bahan kemestian bagi hidangan termasuk air batu campur, ABC dan juadah manisan lain. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Indonesia sedia memperketatkan peraturan solat Aidilfitri bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Perkara itu dimaklumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhajir Effendi. Lapor media tempatan, beliau turut mengingatkan masyarakat supaya tidak pulang ke kampung untuk menyambut Aidilfitri. Perkara itu disampaikan Mujahir melalui kenyataan bertulis selepas menghadiri persidangan berkaitan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Selain itu, kerajaan juga mempertimbangkan PSBB dalam sektor pengangkutan selepas perkembangan jangkitan COVID-19 dilihat semakin melandai. Katanya pengurangan PSBB itu tidak bermakna ia dilonggarkan. Sebaliknya, protokol kesihatan wajib dilaksana dan diperketatkan. Nigeria merampas sebuah pesawat British kerana didakwa melanggar sekatan perjalanan yang dilaksanakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Menurut Menteri Penerbangan negara itu, Hadi Sirika, melalui Twitternya, syarikat penerbangan terbabit Flair Aviation diberi kebenaran untuk menjalankan penerbangan kemanusiaan namun didapati melakukan penerbangan komersial. Ujarnya siasatan akan dilakukan dan tindakan penalti maksimum akan dikenakan ke atas pihak berkaitan berikutan pelanggaran peraturan negara itu. Bagaimanapun, tiada respons segera berhubung perkara itu daripada syarikat terbabit mahupun kedutaan Britain. Nigeria menutup lapangan terbang dan ruang udaranya sejak Mac lalu bagi mengekang COVID-19 yang telah menjangkiti 5,621 orang dan mengorbankan 176 mangsa di negara berkenaan. Seorang anggota pasukan aerobatik tentera udara elit Kanada, Snowbirds, maut dan seorang lagi cedera apabila pesawat mereka terhempas di kejiranan British Columbia di Kamloops, Kanada. Insiden berlaku ketika jentera berkenaan mengadakan pertunjukan sebagai penghormatan terhadap usaha awam memerangi COVID-19. Menurut media tempatan, pesawat itu terhempas di halaman sebuah rumah sejurus berlepas dari lapangan terbang Kamloops bersama sebuah lagi pesawat lewat pagi semalam. Tentera Udara Diraja Kanada, RCAF, memaklumkan seorang anggota terkorban manakala seorang lagi terselamat dan mengalami kecederaan yang tidak mengancam nyawa. Menurut saksi, juruterbang dilihat melantunkan diri keluar dari pesawat itu dengan payung terjun sebelum mendarat di atas bumbung sebuah rumah. Sejurus itu, mangsa yang cedera pada leher dan belakang badan diberikan rawatan segera dan dikejarkan ke hospital. Punca sebenar kejadian masih disiasat. Sistem kesihatan di bandar terbesar Brazil, Sao Paulo, hampir lumpuh. Datuk Bandarnya, Bruno Covas, berkata keperluan katil unit kecemasan bertambah dengan mendadak untuk mengendalikan kes COVID-19. Katanya kapasiti hospital umum di bandar itu kini sudah digunakan 90% dan dijangka penuh dalam tempoh 2 minggu. Sao Paulo antara wilayah yang paling teruk terjejas di Brazil dengan hampir 3,000 kematian dicatatkan setakat ini. Sabtu lalu, Brazil telah meminta Spanyol dan Itali menjadi negara keempat merekodkan bilangan kes terbanyak. Kementerian Kesihatan melaporkan 7,938 kes baru dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara itu kini 241,000.
Seorang bayi disahkan positif COVID-19 ketika dilahirkan ibunya yang dijangkiti wabak itu di Caucasus, Rusia. Kelahiran bayi itu di Bandar Ossetia Utara. Bislan itu adalah kes kedua bayi baru lahir positif virus terbabit di dunia selepas kejadian sama berlaku di Peru pada pertengahan bulan lalu. Menurut Kementerian Kesihatan wilayah itu, kedua-dua ibu dan bayi berkenaan berada di rumah dan keadaan mereka memuaskan. Dalam pada itu, media tempatan melaporkan seramai 17 daripada 35 wanita yang bakal melahirkan anak disahkan positif pandemik berkenaan. Setakat ini, Rusia melaporkan lebih 280,000 kes COVID-19 iaitu kadar jangkitan kedua tertinggi di dunia selepas Amerika Syarikat. 2,631 kematian turut direkodkan akibat wabak itu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah atau aduan, email kami di news@tv3.com.my. Perintah berkurung dan pelbagai larangan bukan alasan untuk tidak kekal cergas. Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo